Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan projek bagi subjek pengurusan makmal dan bengkel. Saya Izzat Daniel bin Azli dan bernombor matriks CB210007. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai pendahuluan. Untuk pendahuluan kami, bengkel kimpalan merupakan pusat aktiviti yang bertujuan untuk menyatukan bahan logam melalui proses mengimpal. Khususnya, proses ini juga melibatkan pemanasan bahan ke takat lebur dan menggunakan bahan tambahan seperti elektrod untuk membentuk sambungan yang kukuh dan tahan lama. Seterusnya, proses penyambungan membolehkan penyambungan bahan yang kuat supaya struktur yang rosak dapat dipulihkan dengan berkesan. Industri fabrikasi logam sangat bergantung pada bengkel kerja kimpalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah mendengarkan mengenai pengenalan pembentangan kali ini. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai amalan pengurusan bengkel. Amalan pengurusan bengkel ini banyak. Seperti yang kita tahu, kita ada banyak seperti TQM, 5S dan EXA. Tapi pada kali ini saya akan lebih menerangkan ke arah 5S. Apa itu 5S? 5S adalah sisir, susun, sapu, sentiasa amal dan seragam. Apakah itu sisir? Sisir adalah mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja dan membuangnya. Bagi susun iaitu adalah susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supayanya ia mudah diambil untuk digunakan. Sapu membersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiada habuk di atas lantai, mesin dan perkakas. Sentiasa amal adalah melatih pelajar ataupun pekerja mematuhi peraturan penjagaan kebersihan yang baik dengan sendirinya. Seragam, yang terakhir adalah seragam, iaitu memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan tempat kerja yang tinggi pada setiap masa. Kali ini saya akan lebih menerangkan mengenai peruntukan kewangan dan belanjawan. Bagi peruntukan kewangan, kami tidak dapat satu jumlah daripada pihak bengkel ataupun pihak pengurusan sendiri berapa banyak peruntukan kewangan, tetapi belanjawan, cadangan ataupun anggaran yang diberikan oleh pihak bengkel kepada kami, iaitu bahan mentah sejumlah 32,800, bekalan dan bahan-bahan lain 11,780, penyanggaraan dan pembiakan kecil iaitu 13,000, dan jumlah seluruhnya adalah 57,540. Ini adalah hanya anggaran belanjawan pada tahun baru 2024. Itu sahaja daripada saya. Saya berikan kepada kawan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya. Dan sekarang saya akan membentangkan tentang pengurusan peralatan ataupun pengurusan pinjaman fasiliti dan alat dalam bengkel kimpalan dan fabrikasi logam. Jadi, proses untuk sekumpulan pelajar yang ingin meminjam kemudahan dan alatan untuk bengkel kimpalan adalah melibatkan beberapa langkah, dan antaranya adalah memerlukan penilaian, menyediakan reka bentuk projek, penyiasatan dan pemilihan peralatan, dan juga menyediakan reka bentuk pinjaman. Yang pertama sekali adalah memerlukan penilaian. Jadi pengurus di bengkel tersebut perlulah mengenal pasti kemudahan dan keperluan alatan untuk bengkel kerja logam dan fabrikasi logam yang dikehendaki oleh sekumpulan pelajar. Dan seterusnya, beliau perlu tentukan jenis peralatan, kuantiti dan ruang yang diperlukan untuk projek ataupun aktiviti mereka. Seterusnya adalah menyediakan reka bentuk projek. Jadi pengurus bengkel tersebut perlulah menyediakan reka bentuk projek yang merangkumi objektif, penggunaan data dan faedah yang dijangkakan, dan menerangkan bagaimana projek ini akan menambah nilai kepada pembelajaran dan pengalaman praktikal pelajar. Yang ketiga adalah penyiasatan dan pemilihan peralatan. Dan di sini pengurus akan menjalankan penyelidikan untuk mengenal pasti jenis peralatan yang sesuai dengan keperluan projek dan bajet yang sedia ada.
dan akan membandingkan fungsi, kualiti dan prestasi alatan tersebut untuk digunakan. Dan terakhir sekali adalah menyediakan reka bentuk pinjaman. Jadi pengurus bengkel tersebut akan menyediakan pelan pinjaman yang mengandungi butiran mengenai jumlah yang diperlukan, tempoh pinjaman dan sebarang syarat yang dikehendaki. Dan seterusnya akan melampirkan pelan untuk penghantaran barangan semula oleh sekumpulan pelajar tersebut. Kesimpulannya, proses ini memerlukan kerjasama rapat antara pihak bengkel dan juga peminjam, dan juga kawalan yang berterusan untuk memastikan dana yang digunakan adalah berkesan dan pembayaran balik dilakukan mengikut jadual. Bukan itu sahaja, komunikasi secara terbuka dan jelas juga dengan pihak penyedia pinjaman adalah penting untuk menjaga hubungan yang baik dan juga menghormati antara satu sama lain dan mengelakkan sebarang masalah. Sekian itu saja. Nama saya Ahmad Daniel bin Akmal Hakim, CB210054, dan hari ini saya akan membentangkan tentang pengurusan peralatan dan juga pengurusan aset dan bahan guna habis. Seperti yang kita ketahui, pengurusan aset dan barang guna habis di bengkel kimpalan dan fabrikasi logam adalah penting untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar. Dan ini perlulah dilakukan dengan baik dengan sumber daya yang ada. Yang pertamanya, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pengurusan aset dan barang guna habis di bengkel kimpalan. Antaranya adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua aset yang dimiliki oleh bengkel, termasuk mesin kimpalan, peralatan fabrikasi logam, perkakas, dan diakhiri dengan mencatat keadaan aset, nilai terkini dan jangka hayat sisa mesin tersebut. Dan langkah seterusnya adalah membentuk jadual perancangan penyelenggaraan untuk setiap mesin dan peralatan dengan memastikan bahawa semua mesin dijalankan dengan kecekapan dan keberkesanan maksimum. Pemantauan penggunaan juga perlu diteberatkan. Ini kerana pemantauan berkala dapat membantu dalam mengenal pasti kemungkinan kerosakan atau keperluan penyelenggaraan untuk sebuah mesin tersebut. Dan selain itu, penyelenggaraan secara korektif juga perlu dilakukan untuk menangani dengan segera untuk sebarang kerosakan atau masalah yang mungkin dialami. Dan orang yang terlibat atau pihak yang terlibat untuk penyelenggaraan perlulah bertindak dengan cepat dalam menangani kes ini, dalam menangani kes kecemasan ini. Seterusnya, pemantauan stok dan pengurusan inventory secara efisien untuk segala peralatan dan bahan guna habis, supaya bahan guna habis ni dapat dikatakan dengan cepat untuk mengelakkan gangguan dalam pengeluaran. Jadi perlunya pemantauan stok supaya tidak adanya ketidakcukupan barang dan sebagainya. Terima kasih saudara Ahmad Daniel. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fawaz Hakimi bin Abu Hassan, bernombor matrik CB210209, akan membentangkan berkenaan dengan cadangan pembelian peralatan aset dan bahan guna habis. Okey, yang pertama adalah kami mencadangkan peralatan keselamatan yang merangkumi sarung tangan kulit, face shield dan jaket tahan haba. Ketiga-tiga bahan ini merangkumi harga sebanyak RM100. Yang kedua ialah mesin plasma. Permasalahan yang sedia ada untuk mesin plasma ini adalah mesin plasma yang sedia ada adalah tidak mencukupi, iaitu hanya mempunyai satu sahaja di dalam bengkel kimpalan. Kelemahan yang kedua adalah mesin ini tidak boleh digunakan terlalu lama dan perlu menunggu selepas proses pemotongan. Harga untuk seunit mesin ini adalah bernilai RM2,500 dan ke atas. Yang ketiga ialah alat pengukur yang merangkumi micrometer, vernier caliper, tolok kimpal kambi, tolok kimpalan dan tolok kimpalan. Harga untuk alat pengukur ini untuk keseluruhan empat yang saya sebutkan tadi
merangkumi RM180. Seterusnya ialah rak penyimpanan barang. Permasalahannya ialah rak yang sedia ada sudah penuh dengan barang, dan barang tidak boleh disusun dengan kemas dan berselerak dalam stor bengkel kimpalan. Harga untuk seunit rak besi ini ialah berharga RM1,000. Dan yang terakhir ialah kami mencadangkan electrode holder dan kabel. Electrode holder yang sedia ada banyak yang sudah rosak. Kabel yang sedia ada banyak yang terkoyak dan terbakar. Anggaran kos untuk kedua-dua bahan ini ialah sebanyak RM100. Itu sahaja untuk bahagian cadangan, pembelian peralatan aset dan bahan guna habis. Sekian, terima kasih. Ini adalah carta organisasi yang terdapat di dalam bengkel kimpalan Dekan Profesor TS Technologies Dr. Abdul Rashid bin Abdul Razak dan Timbalan Dekan Profesor Madya Technologies Dr. Alias bin Masih, dan untuk pengurus makmal Profesor Madya Dr. Haji yang dibantu oleh penolong jurutera iaitu Encik Khairul Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnisha binti Zulkifli bernombor metrik AB210010. Hari ini saya akan menyambung pembentangan kita tentang kawalan pengurusan. Mengikut Robert J. Mockler, kawalan pengurusan adalah suatu usaha yang sistematik untuk menetapkan piawai-piawai prestasi agar selari dengan rancangan matlamat untuk mereka bentuk sistem maklum balas. Kawalan pengurusan yang terlibat dalam pengurusan bengkel kami ialah yang pertama, pendaftaran dan pengalalan. Kami telah menyimpan rekod pendaftaran setiap pelajar yang menggunakan bengkel kimpalan. Seterusnya ialah rekod kelayakan dan latihan. Kami juga turut merekodkan maklumat kelayakan pelajar serta sebarang latihan keselamatan atau latihan khusus yang diterima oleh pelajar. Dan yang terakhir sekali, kami juga turut merekodkan kehadiran aktiviti. Kami telah merekod sebarang aktiviti khusus seperti latihan praktikal atau projek yang dilaksanakan di bengkel. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian kelebihan. Jadi sepanjang kami menjadikan makmal bengkel kimpalan sebagai makmal angkat kami, kelebihan yang kami nampak dari pandangan kami iaitu yang pertama adalah peningkatan kualiti. Lebih-lebih lagi dalam bahagian keselamatan di mana kami telah pun menambah baik bahagian-bahagian keselamatan seperti bucu-bucu yang berisiko boleh berlakunya kecederaan, seperti bucu di kotak elektrik yang tidak diletakkan tanda keselamatan boleh menyebabkan kalau orang tidak perasan boleh terkena kepada kepala dan berlaku luka ataupun kecederaan yang lebih besar lagi. Seterusnya, peningkatan dari segi produktiviti. Ketiga adalah pengelolaan inventory yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan yang lebih efektif, iaitu penyelenggaraan daripada mesin kimpalan, penyelenggaraan daripada segi kebersihan dan sebagainya. Seterusnya, bahagian kelemahan. Kelemahan ini merupakan kelemahan sebelum berlakunya ataupun sebelum kami menaik taraf lebih baik, lebih-lebih lagi terhadap keselamatan yang berada di dalam bengkel kimpalan tersebut. Jadi, kelemahan yang kami nampak ketika pertama kalinya kami datang dan membuat inspection ataupun pemeriksaan, kelemahan yang pertama tak lain tak bukan tentang isu keselamatan. Lebih-lebih lagi isu keselamatan yang berkaitan dengan bucu macam saya ceritakan tadilah, dan kami telah pun menambah baik ataupun membaiki isu keselamatan yang terdapat dalam bengkel kimpalan tersebut. Yang kedua adalah kekurangan tenaga mahir. Seperti mana yang kita tahu, tidak banyak tenaga mahir yang ada di dalam bengkel tersebut.
Jadi sekiranya tenaga mahir yang sedia ada tidak ada di dalam bengkel ataupun mempunyai urusan-urusan yang lain, jadi bengkel itu agak terbiar sedikit lah. Jadi kekuranganlah tenaga mahir untuk memantau keselamatan penggunaan bengkel kimpalan tersebut. Lebih-lebih lagi digunakan oleh pelajar-pelajar dalam kos kimpalan inilah. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua mahir dalam bidang keselamatan. Seterusnya, cabaran bagi logistik. Seperti mana yang kita tahu, bahan-bahan kimpalan ini agak sukar untuk didapati dan perlu membuat tempahan lebih awal. Dan juga bahan-bahan kimpalan ini juga ada kebanyakannya sangat berat. Besi-besi yang ada dalam bengkel tersebut sangat-sangat berat. Jadi menyebabkan dari segi logistik, penghantaran tu sangat lambat lah, kerana prosedur untuk menghantar barang-barang berat ni sangat banyak. Dan yang terakhir adalah kesukaran dalam pematuhan undang-undang. Jadi benda ini adalah perkara yang common. Okey, seperti mana yang kita tahu, tidak semua boleh mengikut undang-undang atau peraturan, bukan sahaja dalam bengkel kimpalan, tapi kemungkinan di tempat lain. Tidak semua mampu untuk mengikuti undang-undang ataupun langkah-langkah keselamatan yang telah ditunjukkan ataupun ditunjukkan di dalam bengkel tersebut dengan menggunakan poster dan sebagainya. Jadi kesukaran dalam pematuhan undang-undang ini adalah salah satu kelemahan yang kami nampak di dalam bengkel kimpalan tersebut, menjadikan ia salah satu kelemahan yang ditunjukkan di dalam bengkel kimpalan tersebut. Jadi kami pun telah menaik taraf ataupun menambah baik berkenaan dengan isu kesukaran dalam pematuhan undang-undang. Jadi kami menaik taraf dengan perlu ada ketegasan yang lebih sekiranya nampak pelajar yang tidak patuh, lebih-lebih lagi daripada segi pemakaian, daripada segi attitude dan sebagainya. Dan sekiranya nampak benda tu, kita perlu tegaslah sedikit supaya benda ini tidak berlaku. Okey, sekiranya tidak patuhi undang-undang ataupun isu keselamatan, langkah-langkah keselamatan boleh berisiko untuk menyebabkan kecederaan yang besar, bukan kecil, yang besar. Jadi kita tak naklah benda itu berlaku. Jadi itu sahaja berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Syed untuk pematangan sebentar tadi. Baiklah, saya akan menyambung pematangan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan cadangan dan komen. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya, Ahmad Nazir Rosli, bernombor matrik CB210248. Baiklah, berkenaan dengan cadangan, kita ada 4 cadangan, iaitu yang pertama ialah mengenai isu keselamatan di dalam bengkel. Okey, pihak bengkel haruslah meningkatkan tahap keselamatan di dalam bengkel dengan memastikan keselamatan di dalam bengkel dapat dipatuhi. Okey, yang kedua ialah berkenaan dengan kekurangan tenaga mahir di dalam bengkel. Okey, kami cadangkan untuk menambah tenaga mahir dalam usaha meningkatkan tahap kawalan keselamatan di dalam bengkel ini. Jadi, para pelajar dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila adanya tenaga mahir yang melihat ataupun mengawal apabila pelajar-pelajar sedang melakukan kerja di dalam bengkel. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Untuk poin yang ketiga, iaitu ialah cabaran bagi logistik. Baiklah, kami bercadang agar pihak bengkel dapat meningkatkan lagi pembelajaran menggunakan mesin-mesin di dalam bengkel bagi meningkatkan tahap keupayaan seseorang pelajar dalam menggunakan peralatan di dalam bengkel. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar datang untuk belajar. Jadi, tenaga pengajar haruslah memberikan salah satu kaedah ataupun cara yang senang untuk para pelajar ni dapat mengikut
ataupun mempelajari sesuatu subjek di dalam bengkel tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali ialah kesukaran dalam pematuhan undang-undang di dalam bengkel. Jadi kami bercadang agar pihak bengkel dapat mewujudkan kaedah denda kepada pelajar-pelajar yang tidak dapat mematuhi peraturan, seperti yang telah diwujudkan oleh pegawai bengkel tersebut, yang di mana mereka memberikan topeng, penutup muka dan juga sarung tangan kepada pelajar sebagai cara untuk mereka menggunakan peralatan di dalam bengkel dengan selamat. Jadi jika seseorang pelajar tidak membawa penutup muka dan sarung tangan tersebut, mereka akan didenda, seperti membersihkan bengkel tersebut seperti yang diberikan oleh tuan bengkel tersebut, iaitu Cik Nizam, dan mereka akan membersihkan apabila mereka sudah selesai menggunakan bengkel tersebut di dalam kelas mereka. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya, Ahmad Nazir bin Rosli. Sekian, terima kasih. Kita ke slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Iman binti Muhammad Zah, nombor kad matrik CB210089. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan tajuk aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang menjalani projek makmal angkat. Okey, dalam lampiran tersebut, di rajah pertama kita dapat lihat bahawa kami sedang memeriksa dan memastikan setiap sudut kerja mempunyai amalan 5S dan polisi keselamatan bengkel Kimpalan. Okey, di rajah kedua pula kami ditugaskan untuk memeriksa setiap bahan ataupun mesin mempunyai piawaian standard mengikut senarai yang ditetapkan. Dan last sekali kami diarahkan untuk menampal pelekat amaran di setiap bucu dan membuat gotong royong membersihkan tong daripada sisa makanan dengan bahan guna pakai. Itu saja, terima kasih. Okey, kesimpulan secara menyeluruh berkaitan dengan projek yang telah kami laksanakan, iaitu projek makmal angkat bengkel Kimpalan. Okey, bengkel Kimpalan ini sesuai untuk digunakan oleh pelajar FPTV, terutamanya pelajar daripada kos Kimpalan. Ini kerana kedudukan susu atau bengkel mengikut standard piawaian yang telah ditetapkan. Sepanjang projek makmal angkat ini berlangsung, kami dapat sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan perancangan susu atur makmal dan bengkel, kepimpinan dan pengawalan sesuatu bahan serta alatan. Okay, perancangan ini juga dilaksanakan secara terperinci agar memudahkan keberkesanan suasana bengkel dalam keadaan selamat dan bersih. Oleh itu, kita perlu menitik beratkan dari aspek keselamatan bagi tujuan menjaga keselamatan pengguna, terutamanya para pelajar. Kemalangan juga salah satu syarat wajib yang harus kita patuhi bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, seperti kemalangan yang menyebabkan kematian serta kecederaan kepada fizikal pelajar. Di samping itu, dari aspek pengurusan juga haruslah bersistematik bagi memastikan bahawa kelancaran pengurusan di dalam bengkel seperti perbelanjaan, pembelian aset bahan dan alatan dalam keadaan teratur agar pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, dapat dijalankan dengan baik. Erti kata lain, pengurusan bengkel ni seperti pembelian aset jika tak dijalankan secara sistematik, pelajar proses PDP macam nak buat amali tak dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, dan akhir sekali kami ingin berterima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Norma, serta pembantu makmal Kimpalan iaitu Encik Khairul Nizam, dalam memberi peluang dan memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan projek makmal angkat ini. Berdasarkan pengalaman yang kami perolehi, ianya sangat bermakna dan dapat menjadikan satu pengalaman yang boleh kami gunakan pada masa hadapan dengan baiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.